Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kami Madrasah Riba Al-Mustafa merayu kepada pihak saudara dan saudari, dermawan-dermawan, orang-orang yang Allah Ta'ala beri kelebihan harta untuk menjayakan cita-cita kami untuk membina dan membesarkan, luaskan lagi masjid yang kami sedia ada. Masjid Al-Muhdar akan diluaskan dan menilai belanja sebanyak 500,000 lebih kurang. 500,000. Dan beberapa fasa lagi iaitu pembinaan asrama perempuan yang menilai belanja lebih kurang 2.2 juta. Dan berapa lagi bangunan-bangunan yang kami akan siapkan. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, bersedekahlah, ubatilah penyakit kamu dengan bersedekah. Kelebihan bersedekah lagi adalah menolak daripada mati terkejut dan kepanasan di dalam kubur. Jadi saya sekali lagi bagi pihak Madrasah Riba Al-Mustafa mengucapkan jutaan terima kasih. Hanya Allah Ta'ala saja yang akan membalas kebaikan yang saudara-saudari, dermawan-dermawan sekalian infakkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada malam ni kita laksanakan satu program daripada Madrasah Riba Al-Mustafa, iaitu bicara santai bersama murabi kita Al-Fadhil Ustaz Muhazzam Muhammad. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar? Assalamualaikum. Alhamdulillah. InsyaAllah pada malam ini kita akan berbicara satu tajuk, iaitu meneladani kisah seorang sahabat Nabi yang tercinta, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Ustaz, tidak memanjangkan masa, saya ajukan soalan untuk Ustaz. Pertama, minta Ustaz kenalkan siapakah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan kenapa Sayyidina Abu Bakar ni digelar As-Siddiq, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Amma ba'du. Jadi pertama-tama kita mengucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan hidayah taufik daripada Allah Subhanahu wa taala hidayah taufik daripada Allah Subhanahu wa taala memilih kita di dalam berjuta manusia untuk dijadikan sebagai orang yang beriman dengan Allah Taala. Maka kita mengucapkan sepenuh kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selepas nikmat beriman ke Allah Taala, iaitu bernabi ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi kita Nabi Muhammad itu adalah sebesar-besar nikmat. Maka sebagaimana soalan yang diajukan mengenai Sayyidina Abu Bakar.
siapakah sosok tubuh Sayyidina Abu Bakar dan kenapakah ia diberi gelaran dengan As-Siddiq. Maka Sayyidina Abu Bakar ini menurut kitab sirah yang ambo petik di dalam kitab Badrut Tamam wan Nujumus Sawakib yang dikarang oleh alim Allamah Az-Zaki Asy-Syaikh Wan Ahmad bin Muhammad Zaim Ibnu Mustafa Al-Fatani, tua pengarang kepada kitab Faridatul Faraid yang sangat masyhur, guru kepada Allamah Tok Kenali. Maka disebut di dalam kitab dia pada fasal yang keempat menceritakan mengenai manaqib, biografi pengenalan kepada sahabat yang paling mulia Sayyidina Abu Bakr. Nama Sayyidina Abu Bakar iaitu Abdullah bin Osman. Abdullah bin Osman bin Amir ibnu Amru ibnu Ka'ab ibnu Al-Asad ibnu Taimi ibnu Murrah. Itu nama dia Abdullah bin Osman. Dan kunyah dia, gelaran dia Abu Bakrin, Abu Bakar. Manakala ayah dia, gelaran dia Abu Kuhafah. Ada setengah Abdullah ibnu Abi Kuhafah. Abi Kuhafah juga gelaran. Nama ayah dia Osman. Jadi nama dia Abdullah bin Osman. Dia dilahirkan di kota Mekah dan beza di antara umur dia dengan Rasulullah adalah lebih kurang 2 tahun 7 bulan. Lebih kurang lagu itulah. Umur di antara beza di antara umur Nabi dengan umur dia 2 tahun 4 bulan. 2 tahun 4 bulan. Berarti ketika Rasulullah mendapat wahyu pada usia 40 tahun, Sayyidina Abu Bakar baru berusia 37 tahun. Tuh. Dan Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar ini berhubung nasab dia pada Murrah. Pada Murrah iaitu nasab yang keenam daripada silsilah nasab Nabi dan daripada nasab Sayyidina Abu Bakar bertemu di Murrah bin Ka'ab. Kita sebut saat ini nama Sayyidina Abu Bakar Abdullah bin Osman bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Asad bin Taimi bin Murrah. Murrah ni bin Ka'ab. Begitu juga nasab Rasulullah yang keenamnya Murrah bin Ka'ab. Dia daripada Bani Taim. Itu secara rekahnya. Dan dia dilahirkan di Mekah 2 tahun. 2 tahun 4 bulan selepas daripada peristiwa serangan Kaabah. Serangan bergajah daripada Abrahah. Maka Rasulullah lahir pada tahun gajah. Manakala dia lahir pula 2 tahun 4 bulan selepas tu. Maka usia dia lebih kurang 37 tahun ketika Rasulullah mendapat wahyu. Dan dia mendapat gelaran As-Siddiq kerana satu peristiwa, iaitu peristiwa Isra' dan Mi'raj. Apabila Rasulullah balik daripada Isra' dan Mi'raj, Rasulullah menceritakan kepada kaum musyrikin mengenai peristiwa yang ia alami. Maka orang-orang musyrikin, orang Islam pada masa itu ada banyak yang terjadi. Ada yang beriman penuh, ada yang masih sangsi, ada yang tidak beriman langsung. Maka kerana satu peristiwa yang dialami oleh Rasulullah, tetapi kerana sekalipun Rasulullah, tetapi benda ni pelik, maka orang mukmin, orang Islam pada masa itu masih ragu sekalipun itu adalah Rasulullah. Maka begitulah juga cerita-cerita pelik yang dialami oleh buat masa sekarang pun diragui oleh seseorang itu. Sekalipun dia orang mukmin, dia orang Islam. Maka antara orang yang paling percaya cerita itu adalah Sayyidina Abu Bakar. Orang kafir pergi jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar, dia kata, "Ya Rasulullah, Muhammad yang kamu dakwa Nabi itu begini-begini cerita dia. Pergi ke Baitul Maqdis. Oleh masa sebentar saja lepas pada Isya sebelum subuh dia balik sekian-sekian." Katanya Sayyidina Abu Bakar, "Benar Muhammad berkata lagu tu?" "Ya, saya dengar." Kalulah Muhammad yang berkata, kalau dia mendakwa, bukan mendakwa, kalau dia kata dia pergi ke Baitul Maqdis dan dia naik ke langit. Orang kafir itu tak oyak lagi cerita naik ke langit.
naik ke langit dan balik semula dalam masa yang sama, maka aku percaya. Begitu teguhnya kepercayaan Sayyidina Abu Bakar tidak pernah goyah. Maka dapatlah gelar As-Siddiq, orang yang sangat mempercayai Nabi. Itulah jawapan dia lebih kurang lah. Alhamdulillah. Saya pernah dengar apa ni, ada ustaz-ustaz itu kata ketika itu Rasulullah SAW macam kan, orang lain semua mendustai Rasulullah. Ustaz dia. Jadi Sayyidina Abu Bakar ni macam dia seorang dekat Rasulullah. Kata itulah Ustaz dia. Kisah dia digelar As-Siddiq, dia kata. Dia kata ada keadaan kepercayaan itu sangat bernilai. Di waktu orang sangsi dengan kita, ada seseorang yang mempercayai kita, maka dia akan mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan. Kerana pada waktu yang getir, pada kita perlu kepercayaan, ada orang yang mempercayai kita. Oh, maka kedudukan sangat teruji. Itulah. Mudah-mudahan kita dapat ambil iktibar daripada kisah merabi kita, cerita takdir. InsyaAllah kita akan kembali selepas ni. Buat para penonton yang ingin menyumbang kepada Madrasah Riba Al-Mustafa, pembangunan Madrasah Riba Al-Mustafa setakat ini kita tengah membesarkan masjid dan perlu untuk membangun ke asrama perempuan. Ustaz dia, kos dia lebih kurang totalnya 2 juta lebih lah. Jadi kita aluk-alukkanlah para penderma, para penginfak, salurkan infak terbaik anda. Nombor akaun ada tertera di bawah video dah. InsyaAllah kita kembali selepas ini. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kami Madrasah Riba Al-Mustafa merayu kepada pihak saudara dan saudari, dermawan-dermawan, orang-orang yang Allah Ta'ala beri kelebihan harta untuk menjayakan cita-cita kami untuk membina dan membesarkan, luaskan lagi masjid yang kami sedia ada. Masjid Al-Muhdar akan diluahkan dan menilai belanja sebanyak 500,000 lebih kurang. 500,000. Dan beberapa fasa lagi iaitu pembinaan asrama perempuan yang menilai belanja lebih kurang 2.2 juta. Dan berapa lagi bangunan-bangunan yang kami akan siapkan. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, bersedekahlah, ubatilah penyakit kamu dengan bersedekah. Kelebihan bersedekah lagi adalah menolak daripada mati terkejut dan kepanasan di dalam kubur. Jadi saya sekali lagi bagi pihak Madrasah Riba Al-Mustafa mengucapkan jutaan terima kasih. Hanya Allah Ta'ala saja yang akan membalas kebaikan yang saudara-saudari, dermawan-dermawan sekalian infakkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali dalam program podcast kita meneladani sahabat tercinta Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. InsyaAllah di akhir program ni kita akan baca beberapa soalan lah daripada hadirin dalam online. Sebelum tu kita terus kepada soalan diajukan kepada Ustaz. Sayyidina Abu Bakar mengorbankan nyawa, harta, keluarga, semuanya diberikan kepada Rasulullah. Apakah arti daripada pengorbanan Sayyidina Abu Bakar ni, Ustaz? Bismillah, terima kasih kepada yang mengajukan soalan. Masalah pengorbanan Sayyidina Abu Bakar mengenai diri dia
pengorbanan dia kepada Rasulullah, sama ada pengorbanan itu berbentuk jiwa, perasaan, ahli keluarga, anak-anak dia dan segala harta-harta dia. Yang dapat jelas kita dapat lihat ketika satu peperangan yang mana Rasulullah mengajak para muslimin pada masa itu untuk bersedekah dan mengeluarkan harta untuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala untuk pergi jihad. Kita memerlukan harta untuk memberi peralatan, membeli peralatan perang. Maka sahabat-sahabat wak mari harta. Antara yang bawa datang harta adalah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni seorang peniaga. Begitu juga Sayyidina Abu Bakar. Dia juga seorang peniaga. Bahkan ada cerita dia dengan satu mimpi ketika dia meniaga. Maka apabila lagu tu Sayyidina Umar wak mari harta yang banyak di hadapan Rasulullah. Maka Rasulullah bertanya kepada Sayyidina Umar. Dia kata, wahai Umar, harta yang banyak ini berapakah peratus daripada hartamu yang kamu keluarkan? Katanya Sayyidina Umar, ya Rasulullah, saya sedekahkan kepadamu untuk persiapan perang ini separuh daripada hartaku. Maka Sayyidina Umar kata, tentu Sayyidina Abu Bakar tak boleh melawan dari sudut harta dan infak dia pada kali ini. Kerana Sayyidina Abu Bakar ni masyhur dengan bersedekah harta dia untuk kebaikan, untuk Rasulullah. Maka marilah Sayyidina Abu Bakar dengan harta. Tidaklah sebanyak harta yang diinfakkan oleh Sayyidina Umar. Tetapi apabila Rasulullah bertanya, wahai Abu Bakar, banyak harta yang kamu sedekah pada hari ini? Katanya Sayyidina Abu Bakar, katanya Rasulullah kepada Sayyidina Abu Bakar, adakah kamu ada tinggal sesuatu atau tidak untuk ahli keluargamu? Maka katanya Sayyidina Abu Bakar, saya hadirkan, saya bawa datang semua harta saya dan saya hanya tinggal Allah dan Nabi dia untuk keluarga dia. Dan keistimewaan Sayyidina Abu Bakar ini adalah keluarga dia, anak-anak dia, ibu dia, semua masuk Islam. Berbeza dengan Sayyidina Umar. Tu antara keistimewaan Sayyidina Abu Bakar adalah dia sendiri, anak perempuan dia, anak lelaki dia semua masuk Islam. Ibu dia Ummul Khair masuk Islam awal. Manakala ayah dia masuk Islam pada masa pembukaan kota Mekah. Tetapi semua keluarga dia, ayah dia, ibu dia, anak-anak dia semua masuk Islam. Maka apabila lagu tu, tu pengorbanan Sayyidina Abu Bakar, anak dia sanggup berkorban, isteri dia sanggup berkorban, memberi semua harta. Tidak lain, tidak bukan kerana dia merasai Rasulullah itu lebih bernilai daripada diri dia. Rasulullah pernah memuji Sayyidina Abu Bakar. Dia kata semua orang suka bersedekah, suka menginfakkan harta pada jalan Allah. Tetapi Sayyidina Abu Bakar sangat manfaat harta dia untuk diriku. Maknanya sangat suka mengorbankan harta dia untuk diriku. Tidak adalah manusia yang harta dia sangat bermanfaat bagi diriku kecuali Abu Bakar. Apabila Sayyidina Abu Bakar dengan lagu tu menangis dia kerana Rasulullah puji dia dan dia berkata, ya Rasulullah, bukan saja harta, jiwa ragaku untuk dirimu ya Rasulullah. Itulah seorang manusia yang hebat mendampingi seorang nabi yang sangat hebat. Itulah cara ringkas dia. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Soalan terakhir tentang Sayyidina Abu Bakar. Minta Ustaz ceritakan kisah kewafatan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan kenapa beliau memilih untuk dimakamkan di sebelah Rasulullah. Soalan berbunyi, peristiwa meninggal ataupun wafatnya Sayyidina Abu Bakar dan kenapa ia memilih untuk dimakamkan di tanah di sebelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Abu Bakar ini meninggal kerana sakit ketika usia dia 63 tahun. Sayyidina Abu Bakar
meninggal pada malam Selasa. Malam Selasa di antara Maghrib dengan Isya. Malam Selasa di antara Maghrib dengan Isya pada 22 Jamadil Akhirah. 22 Jamadil Akhir tahun yang ke-13. Tahun ke-13, yakni 3 tahun lepas Rasulullah meninggal. Rasulullah meninggal tahun ke-11 ataupun tahun ke-10 lebih kurang. Dan Sayyidina Abu Bakar meninggal pada tahun ke-13 Hijrah. Lepas 13 tahun Hijrah. Dan di usia pada ketika itu Sayyidina Abu Bakar usia dia 63 tahun. Dan dia menjadi khalifah pengganti, panggil Khalifatul Rasul, pengganti kepada Rasul. Mentadbir semua hal ehwal orang Islam. Iaitu selama tempoh 2 tahun 3 bulan 8 hari. 2 tahun 3 bulan 8 hari. Tu tempoh dia menjadi khalifah. Maka antara sebab katanya ulama, sebab kematian Sayyidina Abu Bakar, kerana Sayyidina Abu Bakar ni terlalu kasih, terlalu rindu, terlalu suka dengan Sayyid Rasulullah. Kerana satu peristiwa ketika dia muda. Ketika masa jahiliah, ketika Rasulullah masih muda lagi, Sayyidina Abu Bakar ni seorang pedagang. Maka dia pernah berdagang ke negara Syam. Ketika dia berdagang, satu malam dia bermimpi. Dia bermimpi matahari dan bulan jatuh kepada dia dan dia ambil kain, dia peluk kat bulan dan matahari itu. Maka apabila bangun daripada tidur, maka dia bertanya kepada orang-orang yang pandai mengenai mentadbir mimpi. Maka pada masa tu orang yang pandai, ahlul kitab. Orang yang boleh membaca kitab, yang ada pengetahuan. Maka diberitahu cerita dia. Maka rahib itu, padri itu bertanya, awak daripada kabilah mana? Bani Taim. Awak daripada Mekah, daripada sekian-sekian. Maka katanya rahib tu, maksud mimpi awak berarti awak akan jadi menteri kepada seorang Nabi. Awak akan berkahwin dengan seorang Nabi akhir zaman. Awak akan jadi mertua dia. Awak akan gini, macam-macam. Maka semenjak daripada itu, Sayyidina Abu Bakar balik ke Mekah dan sentiasa hadir kepada Rasulullah. Sentiasa pergi ziarah Rasulullah, tetapi Rasulullah kata, ya Abu Bakar, mu baik dengan aku ni, buat apa kata? Tapi mu masih belum beriman dengan aku lagi. Maka katanya Sayyidina Abu Bakar, ada setengah riwayat kata, Sayyidina Abu Bakar kata, ya Rasulullah, aku ke, katanya Rasulullah, aku ke Nabi, kenapa kamu tak beriman dengan aku? Katanya Sayyidina Abu Bakar kata, wahai Muhammad kata, kalau kamu mendakwa kamu Nabi, okey, tunjukkan buktimu. Maka katanya Rasulullah, mimpi kamu wahai Abu Bakar. Tidakkah kamu pernah bermimpi sekian-sekian? Maka Sayyidina Abu Bakar mengucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah peristiwa semenjak daripada tu Sayyidina Abu Bakar tak boleh berpisah dengan Rasulullah. Maka ketika Sayyidina Abu Bakar wafat, sahabat-sahabat yang memandi ke Sayyidina Abu Bakar mencium satu bau yang sangat hangit, kita kata, hangus terbakar. Iaitu daripada hati seorang perindu. Sayyidina Abu Bakar sangat rindu pada Rasulullah, maka hati dia begitu sedih sehingga begitu panas dalam hati dia sehingga membakar hati dia. Ketika sahabat memandikan dia, hangus hati dia. Sayyidina Abu Bakar ni setiap malam selepas daripada Isya, dia akan balik ke rumah dia, dia akan duduk, dia akan tutup muka dia, dia akan menangis nak jumpa dengan Rasulullah. 2 tahun barulah dia dipanggil untuk bertemu dengan Rasulullah. Tu Sayyidina Abu Bakar. Maka dia pesan kepada anak dia supaya ia ditanam di sebelah Rasulullah. Sedangkan perkuburan orang Islam Baqi' sudah ada. Tetapi dia mengambil hukum ijtihad dia sendiri, ditanam di sebelah orang yang hebat, orang mulia lebih afdal lagi berbanding dengan tempat-tempat lain. Maka dia memilih untuk berada di sebelah Rasulullah. Sekalipun itu menantu dia, tetapi itulah kekasih dia, itulah Rasul dia. Itu antara sebab, maka ulama berkata, sunat kita
Berwasiat antara tempat-tempat yang disunatkan untuk kita dikebumikan adalah tempat-tempat yang mulia. Di sebelah orang-orang yang hebat, di sebelah-belah orang mulia. Itulah ulama mengambil hukum dan ijtihad daripada ijtihad Sayyidina Abu Bakar. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak Al-Fadhil Ustaz Muhaizat atas perkongsian syarah yang diberikan. Kalau kita perhati gapo Ustaz cerita tadi, pengorbanan nyawa Sayyidina Abu Bakar, semua Sayyidina Abu Bakar serahkan kepada Rasulullah. Jadi mudah-mudahan kita ambil pengajaran lah daripada apa yang Sayyidina Abu Bakar buat kepada Rasulullah itu. Kita teladani dalam hidup kita, insya-Allah. Jadi kita akan berehat sebentar, kembali selepas ni. Jangan lupa salurkan infak terbaik anda kepada nombor bank yang tertera di bawah itu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kami Madrasah Riba Al-Mustafa merayu kepada pihak saudara dan saudari, dermawan-dermawan, orang-orang yang Allah Ta'ala beri kelebihan harta untuk menjayakan cita-cita kami untuk membina dan membesarkan, luaskan lagi masjid yang kami sedia ada. Masjid Al-Muhdar akan diluaskan dan menilai belanja sebanyak 500,000 lebih kurang. 500,000. Dan beberapa fasa lagi iaitu pembinaan asrama perempuan yang menilai belanja lebih kurang 2.2 juta. Dan berapa lagi bangunan-bangunan yang kami akan siapkan. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, bersedekahlah, ubatilah penyakit kamu dengan bersedekah. Kelebihan bersedekah lagi adalah menolak daripada mati terkejut dan kepanasan di dalam kubur. Jadi saya sekali lagi bagi pihak Madrasah Riba Al-Mustafa mengucapkan jutaan terima kasih. Hanya Allah Ta'ala saja yang akan membalas kebaikan yang saudara-saudari, dermawan-dermawan sekalian infakkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih semua yang masih menonton program kita pada malam ini. InsyaAllah selepas terakhir ini kita akan bertanya beberapa soalan kepada Al-Fadhil Ustaz. Soalan pertama, Assalamualaikum Ustaz. Macam mana nak dapatkan rasa mencintai Rasulullah seperti cinta Sayyidina Abu Bakar kepada Rasulullah? Soalan mengenai nak menimbulkan perasaan saya kepada Rasulullah sebagaimana Sayyidina Abu Bakar. Pertama kita kena ingat, Sayyidina Abu Bakar sudah dipilih oleh Allah untuk menjadi insan yang sangat mulia kerana dialah insan yang boleh mendampingi Rasulullah secara yaqazah, secara zahir, secara hayah, secara hidup. Maka tentulah sekali perasaan orang yang hidup di alam realiti itu lebih mendalam berbanding dengan seseorang yang hanya mendengar cerita-cerita seseorang itu. Maka untuk mengatasi saya dan rindu Sayyidina Abu Bakar itu bukan dikatakan mustahil tetapi sangat sukar untuk menandinginya kerana terlalu banyak peristiwa dia dengan Rasulullah. Nostalgia yang menyumbangkan hati dia sangat takjub dan sangat menghairankan sosok tubuh Nabi. Manakala kita kalau nak tahu, nak melahirkan perasaan saya kepada Rasulullah, bacalah pengorbanan Rasulullah dan perasaan sahabat kepada Rasulullah. Antara kitab yang sangat masyhur, yang sangat membincangkan perasaan sahabat dengan Nabi adalah kitab Hayatus Sahabah. Baca kitab tu dalam fasa sayangnya sahabat kepada Rasulullah.
Maka hadir ke perasaan cinta itu, berkenalanlah dengan Rasulullah, bacalah sirah-sirah Nabi, kasih sayang Rasulullah kepada diri kita ketika dia ada, ketika dia meninggal, selama-lama dia menyayangi diri kita. Adakah kita sebagai umat tidak menyayangi diri dia? Gitulah. Banyak ke baca Syama'il Muhammadiyah, baca ke sirah-sirah pengorbanan Nabi untuk diri kita. Itulah. Terima kasih, Ustaz. Soalan seterusnya adalah, benarkah Sayyidina Abu Bakar adalah insan yang paling afdal setelah para nabi? Menurut Ahlu Sunnah wal Jamaah, di dalam meletak hierarki manusia dari sudut keadaan dia secara zahir di sisi Allah Ta'ala, maka kedudukan Sayyidina Abu Bakar paling mulia di antara sahabat. Bahkan sesiapa yang mengingkari persahabatan di antara Sayyidina Abu Bakar dengan Rasulullah, maka hukum dia jadi kafir. Berbanding dengan sahabat-sahabat lain. Kalau kita engkar sahabat lain, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ko, Sayyidina Utsman ko, maka tidak jadi kufur. Manakala Sayyidina Abu Bakar sabit tetapnya dengan ayat Al-Quran, saniyasnaini izhuma fil ghar qala li sahibihi. Dua orang yang berada di dalam gua ketika mana ia berkata li sahibihi bagi temannya, teman Nabi. Siapa dia kau teman Nabi? Ijma' ulama menyatakan ayat itu ditujukan kepada Sayyidina Abu Bakar. Maka Sayyidina Abu Bakar lah sabit persahabatan dia dengan Nabi berdasarkan ayat Al-Quran. Maka selepas daripada Nabi-Nabi, para malaikat yang besar-besar, manusia selepas daripada hierarki Nabi-Nabi adalah Sayyidina Abu Bakar. Dan seterusnya, sahabat-sahabat pak, sahabat-sahabat besar, Ahlul Badar, Bai'atul Ridwan menurut ranking-ranking dia. Betul lah jawab soalan itu, maknanya Sayyidina Abu Bakar lah selepas daripada malaikat-malaikat dan Nabi-Nabi. Tu. Terima kasih, Ustaz. Soalan seterusnya, bagaimana Sayyidina Abu Bakar percaya Islam? Adakah dengan ayat Quran atau semata-mata dia percaya kepada Nabi saja? Kepercayaan Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar kepada Rasulullah bukan percaya kepada ayat Quran, tetapi kepercayaan kepada diri seseorang itu. Kadang-kadang sebelum wujud lagi dalil dan hujah, ada dah orang mempercayai seseorang semata-mata kerana akhlak dia, kerana kepribadian dia, tak perlu kepada dalil dan hujah, maka seseorang itu boleh menyayangi, membenci, mempercayai, mendustai sebelum wujud dalil. Manakala orang yang tidak melihat seseorang itu, maka ia memerlukan dalil untuk menunjukkan seseorang itu benar, dia itu adalah Nabi Allah Ta'ala. Mana mungkin seorang sahabat melihat mukjizat tiap-tiap hari, maka dia tidak mempercayai Rasulullah. Dan Sayyidina Abu Bakar memang sudah terpilih dah, dialah insan yang terbaiknya. Kerana pada zaman Rasulullah, mukjizat, orang-orang kafir pada masa itu melihat mukjizat, tetapi dia tidak dipilih oleh Allah untuk mempercayai Nabi. Sekalipun dalam hati dia, orang kafir menggelarkan Rasulullah Al-Amin, orang yang sangat jujur, amanah dan sangat dipercayai, tidak pernah mendustai. Tetapi kerana hidayah itu milik Allah, maka seseorang itu menolak apa yang ada di dalam hati kecil dia yang menyatakan kebenaran suatu benda itu. Maka sahabat-sahabat bukan kata ayat Quran saja, dah dia tengok mukjizat sendiri. Banyak benda-benda yang menguatkan kepercayaan dia kepada Nabi itu sendiri. Wallahu a'lam. Terima kasih, Ustaz. Soalan seterusnya, kita umat akhir zaman boleh lagi tak mencapai makam darjat para sahabat ni? Gini. Kita nak dapat darjah para sahabat tu tak boleh lah. Kerana apa faedah? Perbezaan di antara manusia yang hidup di zaman sahabat dengan kita hidup di zaman sekarang. Kalaulah benda itu boleh dicapai, nescaya masa ini tidak perlu ada. Sama sahaja masanya. Maka keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang yang hidup di zaman Nabi itu tak boleh dibandingkan. Bahkan Nabi puji
khairul quruni qarni, sebaik-baik generasiku yang sempat dengan aku, melihat perbuatanku, melihat tubuhku, melihat perangaiku. Summal lazina yalunahum, kemudian generasi selepas pada tu, kemudian generasi selepas daripada tu. Maka kita bersyukurlah kerana Allah Ta'ala sudah memilih kita dan meletak dalam hati kita ada keinginan untuk mencintai Rasulullah sebagaimana sahabat-sahabat. Sekalipun tidak setanding dengan apa yang dialami oleh sahabat-sahabat, tetapi kita ingin tu pun insya-Allah Allah Ta'ala akan kabulkan. Rasulullah memuji sahabat dia, kalaulah orang zaman sekarang, akhir zaman mensedekahkan emas sebesar bukit Uhud, nescaya pahala dia tidak sama dengan seorang sahabatku mensedekahkan gandum 1 cupuk au nasifahu ataupun setengah cupuk. Berarti pengorbanan sahabat sekalipun sedikit tapi sangat bermakna bagi Rasulullah. Manakala kita sekali pengorbanan yang besar, cinta yang besar, tetapi sedikit cinta sahabat itu tidak boleh ditandingi. Maka kita berdoalah kebaikan itu untuk semua. Tetapi Rasulullah bersabda, almar'u ma'aman ahab, seseorang akan bersama, sama ada di dunia, bersama di barzah, bersama di akhirat dengan orang yang ia sayang. Bukan kata di akhirat saja kita akan bersama dengan orang yang kita sayang, di alam kubur dan di atas muka dunia. Maka itulah pintu kita untuk menghampiri Rasulullah. Mudah-mudahan. Dan Rasulullah pernah sebut kepada sahabat-sahabat dia, umatku itu seperti hujan. Tidak tahu kebaikan dia di awal hujan, pertengahan hujan ataupun di akhir hujan. Maka itulah kita berharap orang yang akhir zaman tetapi kecintaan dia nak kata banding zaman dengan sahabat tak, tetapi sangat hebat berbanding orang generasi dulu. Itulah, insya-Allah likulli imri'in ma nawa, setiap orang akan dibalas menurut apa yang ia inginkan, apa yang ia cita-citakan. Kabir masyhadak, besarkan penyaksian kamu kepada Nabi, insya-Allah kamu akan dibalas menurut penyaksianmu itu. Terima kasih Ustaz. Ada beberapa soalan lagi Ustaz. Seterusnya adalah kenapa Syiah mengkafirkan Saidina Abu Bakar? Ni asalnya perbalahan dalam dia panggil. Isu Syiah sebenarnya berlaku pada zaman Saidina Ali. Pada zaman pemerintahan Saidina Abu Bakar, Saidina Osman, Saidina Ali, muncullah satu kumpulan dipanggil Syiah. Syiah ini tidak ada kaitan dengan Saidina Ali. Ia ditubuhkan, diasaskan oleh seorang Yahudi yang datang daripada negara Yaman. Yaman ni antara tempat Yahudi asli adalah di Yaman. Lebih kurang 1% ataupun 5% penduduk dia ada satu tempat sampai sekarang di Sana'a, perkampungan Yahudi. Maka antaranya adalah nama Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah namanya, Abdullah. Daripada Yaman dia menunggu ke Kufah. Pada masa itu Sayyidina Ali memerintah memindah ke pusat pemerintahan yang asalnya berada di Madinah ke Kufah, ke Iraq, alih atas sebelah atas. Maka dia pergilah berjumpa dengan Sayyidina Ali untuk mendapat jawatan, mendampingi Sayyidina Ali kerana ada kepentingan. Tetapi Sayyidina Ali pada masa itu sibuk dengan pemerintahan, sibuk dengan orang gini, dengan khawarij, dengan apa. Maka akhir sekali cerita panjangnya, maka dia tidak puas hati dengan Sayyidina Ali. Maka dia mendakwa, dia menyokong Sayyidina Ali. Maka dia buat cerita-cerita menunjukkan kehebatan Sayyidina Ali. Dia buat cerita-cerita nak menjatuhkan 3 khalifah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman. Dia kata 3 orang ni merampas hak Sayyidina Ali. Merampas hak sebenar Sayyidina Ali. Sepatutnya lepas pada Rasulullah meninggal, maka keluarga dia, menantu dia dan sahabat besar dia, sepupu dia, inilah yang layak menjadi pemerintah. Tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar dibai'ah oleh sahabat tanpa pengetahuan Sayyidina Ali.
maka ini adalah khianat. Maka siapa yang mengkhianati Rasulullah, maka dia jadi kafir. Berat Sayyidina sahabat yang kata, habis kafir belaka sahabat, kecuali beberapa orang saja yang kena dengan pandangan dia. Ini bahaya ni. Kerana terlalu suka kepada seseorang, terlalu taksub kepada seseorang, asalnya perebutan jawatan sahaja, khalifah. Tetapi akhir sekali jadi perbahasan akidah. Maka sesatlah Syiah dengan fahamnya dia. Terima kasih Ustaz. Soalan seterusnya adalah di luar topik kita Ustaz. Luar topik ni? Luar topik dah pula. Habis bab sahabat dah. Assalamualaikum Ustaz. Macam mana cara nak melupuskan pakaian ibadah? Nak melupuskan pakaian ibadah? Ginilah. Benda-benda ibadat, apa-apa saja, maka apabila lama kita nak hancurkan dia, nak musnahkan dia, nak lupuskan dia, maka cara dia mudah, kita bakar ke ataupun kita buatlah benda-benda yang tidak menunjukkan hina. Kerana pakaian ibadat merupakan syiar kepada agama. Serban, jubah, kofiah, sejadah, benda-benda itu merupakan gambaran syiar, tanda kita sebagai orang Islam. Maka tanda itu mulia, sebagaimana bendera itu dianggap mulia oleh seseorang. Tak percaya, cerita kita ambil bendera Malaysia, ada orang jirit, ada orang pijak bendera Malaysia di hadapan kita. Kita akan terasa, tu tanda negara saya. Awak pijak, bukan dia pijak negara kita pun. Maka barang-barang ibadat juga mulia. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min. Siapa dia membesarkan syiar, tanda-tanda agama, maka dia daripada hati yang bertakwa. Maka kita ambil lah si pebuh dalam tempat khas, maka kita bakar kogap dia. Berarti kita lupuskan dengan cara yang mulia, jangan bentuk macam benda yang menghinakan dia. Kita ambil sejadah buat kesak kaki ko, tu tak boleh lah. Jadi kau haram pula tak menghina syiar agama Allah Ta'ala. Sebab itulah ada setengah ulama yang berfatwa, kalau kita pakai orang kafir, jadi kafir. Pakai orang kafir pun jadi kafir. Sebab apa? Kerana memuliakan tanda kekafiran. Kita tak jadi kafir pun, tapi kita memuliakan. Maka memuliakan tanda dia juga seperti memuliakan benda. Wallahu a'lam. Seterusnya Ustaz, adakah berdosa jika seorang isteri tanpa izin suaminya menziarah ibunya yang sedang sakit? Gini, kita isteri ada tanggungjawab kita sebagai isteri. Maka apabila kita mengikat perjanjian di hadapan imam dan di hadapan kedua ibu bapa kita, ibu bapa seharusnya memahami apabila anak dia sudah berkahwin, wajib bagi anak dia kalau nak pergi jumpa dengan dia minta izin daripada suami dia. Maka kalau dia menderhakai suami dia, sekalipun dia taat dengan kita sebagai ibu bapa, kedudukan dia adalah di dalam neraka Allah Ta'ala. Maka sebagai ibu bapa yang menyayangi anak dia, janganlah memaksa anak-anak untuk taat kepada kita dengan cara tidak mentaati suami. Maka kalaulah kita tahu suami kita izin kepada kita kalau untuk ziarah keluarga kita yang sakit, maka kita pergi pun tidak ada masalah. Tapi kalau kita tak tahu, ataupun kita tak rasa memang suami kita tak akan izin, maka haram hukum dia. Berdosa kita pergi untuk ziarah ibu bapa kita. Maka apabila keluar dengan tidak ada izin, segala ibadat perempuan itu tidak dapat pahala. Dia berhenti rumah mak dia, ziarah mak dia, dia semaya zuhur tak boleh pahala. Dia semaya jamak rumah mak dia tak boleh pahala. Dia sedekah tak boleh pahala. Semua tak boleh pahala belaka. Sehingga dia kembali ke pangkuan suami dia. Jadi minta izin awal-awal supaya ibadat yang kita rasa ziarah ibu bapa tu jadi ibadat, biar jadi ibadat betul. Minta izin dulu, barulah benda itu jadi ibadat. Seterusnya Ustaz. Assalamualaikum Tuan Guru. Izinkan bertanya, siapa yang menghasut Nabi Adam untuk makan buah khuldi? Sedangkan iblis telah dihalau dari syurga dan diturunkan ke bumi akibat tak mahu sujud kepada Nabi Adam. Ni cerita ni sudah beribu tahun dan maklumat yang pasti kita nak kata sangat sukar.
Di dalam Al-Quran ada menyebut iblis lah yang masuk untuk meragukan Nabi Allah Adam alaihi salam dan isteri dia. Yakni tok kita lah, nenek kita Siti Hawa. Maka iblis lah yang meragukan dan menyuruh Nabi Adam dan Siti Hawa untuk makan buah yang dilarang. Iblis sudah dihalau daripada syurga. Selepas daripada dia tidak mentaati Allah dengan cara tidak enggan sujud kepada Nabi Adam. Ya. Tetapi di dalam kitab tafsir ataupun kitab-kitab sirah menyatakan satu hari iblis berjaya masuk semula ke dalam syurga. Cakap syurga begitu longgar penjaga dia. Itu hikmah lah. Hikmah macam mana iblis boleh masuk kembali kerana Nabi Adam duduk dalam syurga. Iblis sudah dihalau. Maka untuk masuk kembali sangat sukar. Tak boleh dah masuk. Malaikat sentiasa menjaga. Maka ada riwayat lah. Riwayat ni Israiliyat ke apa dia. Lagu mana iblis boleh masuk ke dalam syurga. Di dalam kitab tafsir ni, hamba tidak ambil dalam kitab koksi-koksi ni lah. Dan ambil dalam majalah ko, dalam surat khabar, dalam berita, tak ambil lah. Ambil dalam kitab. Kata ada malaikat yang menjaga syurga berbentuk naga, macam naga gitu. Maka ketika dia jaga, dia menguak. Maka syaitan pun masuk ke dalam mulut naga tu. Mulut malaikat yang berbentuk naga. Maka malaikat tu pun tukar shift. Orang lain jaga, dia masuk dalam syurga. Maka dia dalam syurga, dia menguak sekali lagi. Syaitan pun masuk. Keluar daripada tu, pergi cari Nabi Adam dan Siti Hawa. Nasihat ke dia. Maka akhir sekali Nabi Allah Adam terpengaruh dengan dia. Dan Siti Hawa pun gitu. Maka dihalau dia daripada syurga. Nabi Adam, Siti Hawa, iblis. Begitu juga malaikat saat ni. Malaikat yang menyebabkan iblis terlepas masuk ke dalam syurga. Maka malaikat tu dikerak tangan dan kaki dia dan dibelah lidah dia kerana tempat iblis bersembunyi. Maka jadilah ia ular. Ni cerita Israiliyat lah. Nak percaya pun tak apa, tak percaya pun tak apa. Kerana Israiliyat ni katanya Nabi sendiri dah. Bukan kata ulama, kata Nabi Israiliyat ini betul pun tidak, salah pun tidak. Tapi boleh diriwayatkan, dalilnya ulama-ulama tafsir meriwayatkan cerita-cerita ni di dalam tafsir mereka. Yang mana ulama ni warak, takut kepada Allah. Terima kasih Ustaz. Soalan kedua terakhir. Antara majlis ilmu di masjid dengan majlis ilmu secara online, mana yang lebih afdal kita hadiri? Dari sudut majlis ilmu, kedua-dua majlis ilmu, maka dipilih hak mana yang lebih fardu ain nisbah kepada kita. Kalau di majlis online itu majlis ilmu fardu ain, manakala di masjid itu adalah majlis sunat sahaja, maka dahulu ke yang online. Tapi kalau yang online itu sunat, yang di masjid itu fardu ain, maka dahulu ke itu. Maka tempat kita memilih adalah aham minal muhim, yang lebih penting daripada benda-benda penting. Kita pergi ke masjid dapat pahala. Kita dengar online boleh pahala. Tetapi hak mana kita rasa lebih menyebabkan kita dekat kepada Allah. Contohnya semua tu tidak fardu ain. Di masjid pun mengajar benda yang tidak fardu ain. Di live pun mengajar tidak fardu ain. Tetapi kita kena pilih pula hak mana yang menyebabkan hati kita semakin hampir kepada Nabi, semakin hampir kepada Allah Ta'ala. Maka dengarlah hak tu lebih afdal berbanding dengan ilmu lain. Sekalipun dapat pahala juga, tetapi dapat pahala lagi dapat menghampirkan kita kepada Allah dan Nabi dia. Soalan terakhir. Apa hukum seorang perempuan hidup seorang diri sehingga tak mampu nak kahwin kerana susahnya hidup? Apa duduk sorangnya ramai lagi orang jatuh tak menikah ni. Pergi carilah orang jatuhnya, jangan buat hidup menyendiri. Hukum dia haram bagi perempuan duduk bersendirian kerana menimbulkan fitnah. Berbanding dengan lelaki. Lelaki apabila balik, hukum dia boleh dia duduk bersendirian. Perempuan sekalipun sudah balik, wajib dia duduk dengan ahli keluarga dia. Dan wali dia, abang dia, apa dia, supaya terselamat daripada fitnah. Maka haram dia duduk sorang sekalipun dia ada khijadah, dia ada kenderaan, dia ada gapo, wajib duduk dengan keluarga. Ataupun perempuan yang sudah berkahwin tetapi sudah bercerai,
maka wajib dia duduk, jangan duduk sendiri, wajib duduk dengan keluarga juga. Itulah hukumnya. Akhir sekali ada tambahan sikit Ustaz. Apa pandangan Ustaz tentang katung Omar dan Hana yang buat lagu Saidina Abu Bakar? Katung Omar dan Hana, lagu Saidina Abu Bakar. Hana tak tahu tu lagu tu, munggo lagu budak-budak tu kita. Saidina Abu Bakar. Gitu dah. Kamu tak ingat dah lagu mana? Adalah budak-budak anak-anak duk menyanyi tu. Tapi ambo tak tahu lagu mana lirik dia tak berasa. Tetapi ambo lah secara khususnya sangat menyokong. Mengenai katung Omar Hana ni banyak pelajaran bagi anak-anak kita. Dulu pada zaman ambo lah sangat sukar, payuh nak dapat katung-katung yang Islami, yang mengajar akhlak. Maka sekarang banyak dah katung-katung yang membawa kepada kebaikan. Antaranya hok masyhur Omar dan Hana lah. Kita lagu Saidina Abu Bakar tu tak tahu hangbo nak komen lagu mana, tetapi budak-budak sangat suka dan kita nampak respon positif lah. Budak-budak pun menyebut mengenai kebaikan Saidina Abu Bakar, semangat Saidina Abu Bakar, pengorbanan dia di sisi Saidina Abu Bakar dengan Rasulullah. Maka sangat molek untuk dilihat oleh anak-anak kita. Kita tak ada nak mengajar dah. Sekurang-kurangnya dia tengok benda yang manfaat untuk hati dia. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak Al-Fadhil Ustaz. Akhir sekali ada beberapa muhibbin minta Ustaz cerita update terkini perkembangan madrasah Ustaz. Masalah madrasah kita. Yang mana madrasah ni sudah berusia bermula pada 2016. 2015 kita menumpai di bangunan orang. Akhir sekali ada tempat sendiri 2016 sampai sekarang lah 2023. Alhamdulillah kita dah siap masjid dan asrama. Maka operasi pelajar sekarang dah 150 orang. Alhamdulillah setiap hari ada pelajaran, ada orang duk berzikir, duk istighfar, duk minta maaf untuk umat Nabi Muhammad, duduk berselawat, duk berzikir, duk baca Quran, duduk mendalami ilmu agama, mencari kebenaran, mencari cinta Allah, cinta Nabi Muhammad di sini. Manakala mingguan pula kita buat maulid pula. Maulid Ahad malam Isnin, alhamdulillah kadang-kadang hadir 700 orang, 500 orang. Buat masa mingguan. Dan tahunan pula kita ada jadual-jadual. Maka sangat manfaat, kebajikan sangat melimpah ruah di sini. Maka sekarang kita nak menambahkan lagi apabila kehadiran dan muhibbin-muhibbin, orang yang suka kepada Allah Nabi Muhammad semakin ramai, terutamanya orang-orang muda, maka kita nak membesarkan masjid kita, ada pembaiki baik boleh masjid kita dan tempat tumpangan daripada tetamu-tetamu. Apabila majlis-majlis kita ramai tetamu-tetamu daripada luar, pihak madrasah kadang-kadang rasa sangat malu apabila mari kita tidak ada tempat untuk dia berehat, untuk dia gapo, maka kita buat ke rumah rehat, rumah homestay kita panggil untuk tetamu-tetamu. Dan asrama kita nak tambah untuk asrama laki-laki satu blok lagi dan asrama untuk perempuan yang kita akan bina lah. Untuk perempuan dan rumah guru. Itulah pembinaan dia. InsyaAllah lepas pada semua pembinaan itu kita rasa tak ada penambah baik dah lah. Maka sekarang kita perlukan lagi untuk membuat bangunan asrama perempuan. Lepas tu asrama lelaki. Lepas tu nak sudah ke beberapa bangunan yang masih terbengkalai dan rumah guru. Kerana sangat sukar guru daripada jauh. Kadang-kadang 40 minit ataupun 50 minit atau sejam daripada madrasah untuk bertugas mengajar ke madrasah sangat sukar. Lebih-lebih lagi tiap-tiap hari. Maka kita inisiatif bagi pihak madrasah untuk membina rumah-rumah guru. Kami hanya menyumbang tenaga manakala harta dan keuangan kami sangat susah. Jadi kami berharap kepada orang yang nak menjana pahala dia untuk dijadikan ibadat, nak mencepatkan dia masuk syurga Allah Ta'ala. Kadang-kadang harta tu melambatkan kita daripada syurga, kadang-kadang mencepatkan kita. Jadilah Sayyidina Osman, jadilah Abdul Rahman bin Auf. Mudah-mudahan orang yang mengajar di sini,
pahala orang yang menyumbang sama sahaja pahala sekalipun dia tidak mengajar di sini. Itulah harapan saya lah sebagai orang yang dipertanggungjawab di madrasah ni. Pada pihak-pihak yang mendengar orang yang berhati murah untuk membantu pembangunan madrasah untuk kebaikan generasi kita juga dan kebaikan agama kita dan untuk kebaikan tanda cinta kita kepada Nabi kita dan Allah Ta'ala. Hanya Tuhan saja yang akan membalasnya. Kami tidak mampu sekadar mengucapkan jazakumullahu khairan katsira, tetapi Tuhanlah dengan kemurahan Dia yang sangat besar akan menilai keikhlasan kita. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz kerana meluangkan masa untuk podcast malam ni. Jadi untuk semua penonton, kita akan rangkalah program ni, kita akan buat jadual Ustaz deh. InsyaAllah pada siri akan datang, episod akan datang, InsyaAllah mungkin Ustaz akan cerita pasal sahabat lain pula kau. Ustaz deh. Pasal para ulama dan sebagainya. Akhir sekali sebagai adab kita kepada guru kita, bersamalah kita jayakan cita-cita guru kita Al-Fadhil Ustaz Muhaizat dan para guru di sini untuk membangunkan madrasah ni. Mudah-mudahan pahala mereka melahirkan para ulama di sini menjadi pahala jariah buat kita semua. Salurkan infak terbaik anda semua. Mudah-mudahan kita semua menjadi para murid yang berusaha membalas jasa guru kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kami Madrasah Riba Al-Mustafa merayu kepada pihak saudara dan saudari, dermawan-dermawan, orang-orang yang Allah Ta'ala beri kelebihan harta untuk menjayakan cita-cita kami untuk membina dan membesarkan, luaskan lagi masjid yang kami sedia ada. Masjid Al-Muhdar akan diluaskan dan menilai belanja sebanyak 500,000 lebih kurang. 500,000. Dan beberapa fasa lagi iaitu pembinaan asrama perempuan yang menilai belanja lebih kurang 2.2 juta. Dan berapa lagi bangunan-bangunan yang kami akan siapkan. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, bersedekahlah, ubatilah penyakit kamu dengan bersedekah. Kelebihan bersedekah lagi adalah menolak daripada mati terkejut dan kepanasan di dalam kubur. Jadi saya sekali lagi bagi pihak Madrasah Riba Al-Mustafa mengucapkan jutaan terima kasih. Hanya Allah Ta'ala saja yang akan membalas kebaikan yang saudara-saudari, dermawan-dermawan sekalian infakkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.